Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, di mana Dia melimpahkan kurniaannya kepada kita, iaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat dapat mengingati dalam keadaan asyik kepadanya. Dan nikmat yang besar dikurniakan Allah kepada kita, iaitu nikmat hidup, di mana hidup itu kita mengetahui hidup itu adalah hak kepunyaan Allah, dari di mana kita memulangkan balik hidup yang diberikan kepada kita, supaya kita mengerti bahawa hidup ini adalah pentajalian dirinya, ya. Jadi bukan hidup ini untuk kita mengambil upah, mengambil ganjaran daripada Dia memberikan kepada kita hidup. Maka itu adalah hala tujuan yang salah, hala tujuan yang sebenar-benarnya yang disuruh oleh Allah ditajalikan hidup ini untuk kita adalah Dia ingin melihat, Dia ingin melihat kepada kita ahsanu amalah, iaitu siapa yang betul-betul berbuat amal yang baik dari sisi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kadang-kadang kurang pengertian, kefahaman, di mana kita mengingat bahawa amalan baik itu yang kita lakukan itu adalah ahsanu amalah, ya. Bukanlah saya tak bagi melakukan amalan baik, tetapi bukan itu yang Allah maksudkan tadi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Aku jadi mati dan hidup untuk aku lihat, untuk aku melihat siapa yang berbuat ahsanu, kebaikan. Jadi kebaikan yang di sisi Allah tu kita kurang faham. Kita ingat bila kita buat solat, kita puasa, kita rasa itulah ahsanu. Itu bukan maknanya saya kata tak boleh buat. Tapi bila kita membuat itu, kita merasakan kita yang buat, itu bukan ahsanu amalah. Itu bukannya yang nak dinilai oleh Allah. Tapi yang nak dinilai oleh Allah itu bila kita lakukan puasa berpuluh tahun, keluar zakat, haji tiap-tiap tahun, umrah tiap-tiap bulan, bersedekah ke sekeliling kampung tahu kita bersedekah, kita orang yang baik, orang menilai kita macam-macam kebaikan kepada kita. Itu di sisi Allah tu belum dipandang. Bukan saya cakap tak boleh buat, tapi ahsanu amalah tu adalah yang di sisi Allah bila engkau mengatakan bukan engkau yang melakukan itu. Kita buat tu semua, tapi kita tidak ada di dalam, tak ada 1% ataupun 0.01% pun kita yang melakukan. Itu dikatakan oleh Allah tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu. Itulah makna di sisi Allah itu sebenarnya. Dia punya bedah siasat daripada ayat itu, ahsanu amalah tu di situ. Jadi rajin-rajin boleh berusaha kita untuk melakukan ibadah, tetapi jangan meletakkan bahawa itu usaha kita, itu ikhtiar kita, itu kita kepunyaan kita. Kita perlukan Allah memberikan ganjaran kepada kita. Ya. Tu maknanya kalau kita masih lagi duduk di takuk itu, maka kita masih kurang mengerti tentang Allah. Bukan saya cakap tak boleh, buatlah, terserahlah.
Tapi bila kita buat gitu, maka kita tak dapat rasa kemanisan dengan Allah di dunia lagi. Ya, sebab kita minta balasan tu di mana nanti tu? Di jauh kan? Lambat kan? Jadi kita ni sebenarnya, kita faman kana yarju liqa ar-rabbih falyamal, siapa yang ingin pertemuan liqa ar-rabbih, pertemuan dengan Allah, falyamal amalan soleh wala yusyrik bi ibadah. Itu ayat dia untuk kita kukuhkan bahawa Allah tak, dia menguji, dia nak melihat, dia jadikan mati dan hidup, dia nak menguji dalam kehidupan kau, siapa yang aku nak tengok ahsanu amalah. Allazi khalaqal mauta wal hayata, maut dia kata, hayata dan hidup, aku nak uji, nak tengok siapa yang lakukan ahsanu amalah. Bila orang tu dah kenal diri, kenal Allah, dia lakukan ibadah, barulah disebut. Tapi kalau dia tak kenal diri, tak kenal Allah, dia akan mengungkit-ungkit setiap sesuatu yang dia perbuat. Hari ini aku buat gini. Hari ini aku buat gini. Ya Allah, apa yang nak balas? Ya Allah, aku buat gini. Apa? Jadi kita lihat seorang ayah ada 3 orang anak, bila keadaan sakaratul maut, nazak, tapi boleh bercakap lagi, datanglah anaknya tadi dengan kasih sayang, bercakap apa semua, peluk-peluk apa ayah dia, kemudian nak balik dia pesan, ayah punya company tu baik, tukarkan nama saya ya. Ayah pun kata ambil tu tepi tu sign tulis nama dia. Anak kedua datang, bagus, kasih sayang, last kali nak balik, ayah punya harta tanah apa tu tukarlah nama saya ya. Ambil ni. Datang yang ketiga, dia buat kasih sayang macam yang 1, 2, 3 tu. Kemudian bila nak balik, dia tak ada apa-apa. Mana ayah dia panggil, kenapa engkau tak macam abang kau tadi? Minta ni. Tak, saya nak ayah sihat dan ayah pergi dengan baik. Itu tak perlu bagi saya. Saya buat ni kerana saya sayang pada ayah. Jadi itu yang dimaksudkan tadi, Allah nak tengok ahsanu amalah. Ya, kita jangan salah faham. Bukan saya tak bagi buat ibadah-ibadah, tapi jangan ada sesuatu wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan ada rasa sesuatu yang tak cukup. Allah tu tak cukup ke dengan Allah tu tadi sampai bila kita dah dengan Allah, Allah pasti akan cukupkan. Tapi kalau kita tak dengan Allah, cukup ke? Nanti masuk dalam syurga pun dalam keadaan tak cukup juga. Jadi perhatikan diri kita. Orang-orang yang banyak sekarang ni, Rasulullah kata, aku tak risau dengan orang mukmin sebab dia kenal diri, kenal Allah. Ya, dan aku tak risau dengan orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah, musyrik. Aku tak risau. Sebab apa? Dia akan dihina oleh Allah, akan mendapat bahagian dia, azab dia. Dan aku paling risau adalah orang munafik. Cantik bahasa dia. Ya Allah, aku beribadah banyak. Ya Allah. Dalam hati dia bukan nak Allah. Solat banyak, tapi hatinya sikit je. Aku salah, dia sikit aja ingat Allah. Tu golongan orang munafik. Dia solat juga, tapi ingat Allah tu sikit. Jadi Rasulullah risau kat situ. Jadi kita sekarang ni, penghujung zaman kita ni, memang banyak orang-orang munafik. Ya, kita lihat. Bukan bumi sinilah, senang cerita ya. Kita lihat ya. Jadi kita kalau tak betul-betul bercampur, silap-silap kita, Rasulullah larang. Maknanya jangan kita berbincang, bermusyawarat dengan orang munafik. Takut kita silap bincang, habis. Munafik ni dia dua ketalam dua muka kan. Di depan kita cakap lain, belakang depan kita manis, belakang kita
Bila kita jatuh dia gembira. Bila dia depan kita, aku kesian tengok engkau jatuh macam ni. Tapi belakang kita dia gembira sebab dia memang nak gitu. Itu sifat-sifat orang munafik. Jadi Rasulullah risau yang tu. Kalau orang mukmin Rasulullah tak risau sebab dia dah kenal diri, dia kenal Allah, dia dah takut betul-betul kepada Allah. Dan orang musyrik kita jelas dia akan dihina di dunia dan di akhirat pun dihina. Kita boleh cam. Tapi munafik ni susah kita nak cam. Jadi Rasulullah suruh hati. Dalam konsep mengenal diri, mengenal Allah ni, mana munafik ni cukup bahaya. Boleh satu kumpulan geruk tu boleh jadi hancur. Ibarat macam pisang setandan, ada dia tu munafik, ada dia akan makan semua kalau kita tak alihkan cepat. Jadi kalau ada gitu sifat, kita tengok dalam grup kita ke, dalam grup WhatsApp kita ke, dalam kumpulan kita ada yang begitu, kita eloknya kita keluarkan dia. Jangan cerita banyak, jangan cakap apa, kita keluarkan dia. Supaya kita sama-sama kita boleh terus berkasih sayang. Tak ada keburu. Pasal orang munafik ni mulut dia cukup manis. Cukup manis dia. Tapi sebenarnya dalam dia tu. Jadi tu yang Rasulullah risau. Kita menghadapi ini sekarang. Maka tu diceritakan tadi. Kita menghadapi banyak sekarang ni manusia-manusia yang begitu. Jadi kalau kita tak belajar mengenal diri, mengenal Allah, junam kita. Sebab dia akan mempengaruhi kita. Orang munafik ni akan mempengaruhi kita dengan berbagai-bagai perkataan yang manis-manis. Jadi peperangan yang kita hadapi adalah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya. Ada orang malam ni? Ada dah sampai, dah start dah ni. InsyaAllah ya dah ada dah. Okey. Gitulah tadi saya nak bagi tahu ni mustahaknya sebab apa, kita ni dah mula sekarang ni. Jadi kita dah dinampakkan tadi dah mula kita punya ni ada serangan-serangan daripada jadi perbanyakkan baca surah Kahfi tu. Sebab apa, tentera-tentera apa Dajjal ni, Ya'juj Ma'juj ni adalah tentera yang kuat, dia adalah orang munafik. Jadi kita munafik ni dia bukan orang Yahudi ke apa-apa. Tapi munafik ni dia orang dalam Islam. Tapi pengaruh dia dah pengaruh kepada sistem yang tu tadi, sistem Yahudi dia. Tapi dia pura-pura dia seolah-olah dia nak masuk dalam dia tahu ilmu mengenal diri, mengenal Allah, dia tahu dia lagi hebat. Tapi dia punya tujuan dia, maksud tujuan dia tak lain untuk menghancurkan, untuk merosakkan kita punya ni perjalanan kita nak mengajak manusia ke arah kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikan betul-betul. Saya 2-3 hari lepas lah saya mimpi lah bagi tanda kan. Benda tu dia menempel di wajah-wajah. Bukan sikit. Mana kalau benda menempel ni mana dua muka lah. Menempel di wajah kan. Mana dua muka. Mana saya nampak dalam mimpi tu dia perlihatkan banyak. Ni bukan orang kena isteri atau menempel. Benda tu menempel pada muka orang tu. Seolah-olah ada dua wajah. Muka merah hitam satu, muka dia asal satu. Ini salah satu yang Allah Ta'ala tunjukkan. Maknanya sekarang ni dah banyak manusia, tapi bukan bumi sini maknanya kita kena faham lah betul-betul kita kena tegas kalau dalam keadaan ni jangan ada tolak ansur lah. Maknanya bukan kita tak boleh bermusyawarat dengan orang bagi, jangan diajakkan musyawarat. Rasulullah tak bagi. Jadi terus saja punya Rasulullah tegas dengan Rasulullah tak ceritakan orang munafik, tapi Rasulullah kata kalau ada orang munafik cepat jangan berbincang dengan. Kalau kau berbincang dengan dia, habis program kau habis. Sedangkan tak bincang pun dia akan cari jalan untuk nak tahu. Cukup manis mulut dia.
nak bantulah apalah dia. Padahal di sebalik tu dia nak tengok kehancuran kita. Ya. Jadi ini nampak pula kita punya ni pula keadaan ni dah makin tersebar. Lagi Allah perlihatkan tadi. Saya dah mula diperlihatkan Allah gitu tu pasal saya bagi tahu pada malam ni. Tak apalah ya. Tu. Kita nak takut, yang pentingnya kita dah ada perisai kita tu adalah kita ni jangan ada rasa kedirian. Perisai tu tadi tu. Kita takut betul-betul ada rasa tu perisai yang kuat. Kemudian kita dah terbiasa berperang lawan hawa nafsu. Tu perisai kita untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan agama kita, menyelamatkan akidah kita, dan kita punya masyarakat. Jadi kitalah yang Allah Ta'ala nak tajalikan, nak manifestasikan penzahiran kita ni sebagai watak-watak gitu. Watak pembasmi kebatilan. Tapi kita bersyukur kita tak bawa watak kebatilan. Kerana watak kebatilan ni adalah watak-watak termasuk dalam golongan yang tadi saya cakap tadi. Kepala dia tu munafik. Tu watak-watak kebatilan. Dan orang-orang begini, orang yang maknanya dia langsung dia tak mau memahami tentang Allah. Dia mementingkan sekali dia punya kepuasatian dia tu untuk kalau dia nak tengok orang tu jatuh, dia itu kepuasan dia. Bukan kepuasan dia tu dengan Allah. Kita kan setiap detik saat kita perhatikan tadi Allah tu senyum dengan kita, kita sentiasa bahagia gitu. Tapi kalau Allah tak senyum, ibaratnya kita pun tak bahagia. Gitulah ibaratnya jadi perhatikan dalam kehidupan kita ini dengan siapa yang kita bersama. Kita tenggelam dengan siapa? Kalau kita tenggelam dengan maknanya lautan tauhid dengan Allah, mengesahkan Allah, kita menyelam, kita tak lautan tu tauhid dia keliling dalam laut tu, maknanya kita mengesahkan Allah, kita tenggelam mati dalam lautan tu, kita mentauhidkan Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak tenggelam dalam lautan tauhid, kita berada di luar, maka kita tidak akan selamat. Di lautan tauhid tu tenggelam, bukan kita nak meniti atas dia pijak ke. Tenggelam dalam lautan tauhid supaya tidak ada lagi diri kita, yang ada itu tauhid aja. Kalimat tauhid aja. Macam mana kita nak jadikan diri kita ni sentiasa lagi bertambah setiap detik hidup kita mentauhidkan Allah. Itu yang paling cepat selamat. Itu yang paling cepat untuk kita sentiasa merasakan dengan Allah. Tak ada nikmat yang lagi yang lebih besar, Rasulullah kata. Tak ada yang lebih manis. Dan benda ni kalau kita dapat, dia manis tiada pahit. Tapi hendaklah betul-betul dapat dinding tauhid yang zat tadi. Dinding tu yang sampai dinding tauhid tu makna tak ada dah kita. Bila duduk kat situ dah kita dah nampak dah tak ada dah diri kita, makna kita nampak diri kita ni dah makna memakai pakaian sifat-sifat dia. Kalau kudrat dia kita dah tak ada dalam kita punya pemikiran kita, ada lagi nama kita lagi dah. Tadi dulunya kita tak dapat. Bila kita dapat, kita kena buat dalam solat. Tabdil, mi'raj, ihram lagi apa lagi? Munajat, 4. Kita dapat. Kita pun buat. Rupa dalam solat kita kena buat itu. Bila buat lama, baru kita tahu dia terbawa di luar solat pula. Tadi kita tak ada tadi dalam solat kita. Allahu Akbar semua dia kan. Kita dah praktis berapa lama, rupanya bila kesan betulnya tadi, dia akan terbawa di luar solat 24 jam. Ada ready. Macam mana dalam solat tadi kita tak akan bergerak tanpa izin Allah. Kita dah tak ada. Dia suruh angkat, terasa dia angkat cepat. Allah, dia yang angkat. Dia yang menyebut.
Semua tu dalam tu semua kita di dalam keadaan tak ada, dia je semua. Jadi di solat tu tadi untuk kita nak menentukan tadi amal-amal yang kita buat tadi betul tak betul. Tapi kalau solat tu tadi gagal, jangan cek yang lain lah. Memang tak betul lah. Tapi kalau solat tu betul, insya-Allah di luar solat dia akan jaga. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat tu akan berhasil bila dapat mencegah, jadi dia akan terbawa. Tadi dalam solat dia dah belajar kenal diri, kenal Allah. Dia angkat, sebelum angkat takbiratul ihram dia dah tak ada dah. Anak kunci dia adalah tidak dia panggil tadi terbedil. Diri dia tak ada, la hayun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutaqallim, la hul mawjud ilallah. Betul-betul sungguh-sungguh tak ada. Yang ada hanya Allah. Kalau dia angkat, semua dia rasakan sekudratullah yang dia tak ada. Dalam konsep ni, kalau kita tak betul-betul dia, ini kata orang kata dia mengaku Tuhan ni, orang dia kata ni ilmu siadir ni manunggalan kaulah Gusti. Menunggal, maknanya Allah Ta'ala tu menunggal dalam diri makhluk. Macam Mahalas juga, dia panggil wahdatul wujud dia. Padahal itu bahasa ilmu dia gitu. Sebenarnya dia tak dapat disebut, tapi paling hampir sebutan gitulah. Sebenarnya bukan apa Allah tu ada dalam diri makhluk, bukan, makhluk tak ada. Itulah bahasa yang apa nak diuncapkan tu. Kita semua lah tu, kata balik pada la ilaha illallah. Kita ni tak ada, betulkan sebutan kita ni la tak ada. Tapi kalau kita kata la, kita ada lagi. Macam saya mimpi Syekh Siti Jenar, saya mimpi Raden Abdul Jalil nama dia. Dia daripada Parsi kan. Dia wali Allah, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, saya datang dalam mimpi tu, saya bertemu dengan dia. Allah izinkan melihatkan tadi dia punya watak yang Allah suruh apa? Skrip Allah Ta'ala, kita lihat sini. Dia punya orang bila dia sebut, dia suruh kita sebut la ilaha illallah. Saya pun betul-betul la ilaha illallah. Dia kata munafik, pembohong. Dia kata saya ni pembohong, munafik. Nampak? Bohong. Sebab apa? La ilaha illallah hilang. Mana pergi ni? Mana pergi saya Siti Jenar ni? Muhammad Rasulullah wali. Mana tu? Kita ni yang dah ingatkan dah betul dah. Munafik dia kata, penipu dia kata. Masih ada. Dia nak sebut tu sampai tak ada betul-betul. Boleh gaib diri dia. Tak nampak kita sebut la ilaha illallah, gaib dah. Buat macam tu. Tengok. Kita senang-senang cakap, kita fitnah dia, kata dia ni bawa ajaran apa, mengaku Tuhan. Dia bukan mengaku Tuhan. Macam apa, Fir'aun dia lah, dia mengaku Tuhan. Dia kata ana rabbukumul a'la, dia kata aku Tuhan yang paling tinggi. Kan? Itu orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Ini orang yang kenal diri, kenal Allah sebut, memang dia tak ada lah, dia tak ada. Apa yang kau nampak tu semua adalah manifestasi pentajalian Allah Ta'ala. Jadi bila kau duduk dengan keadaan makam tu, baru kau faham. Tapi kalau kau tak duduk makam tu, kau akan kata dia ni aliran dia tu. Padahal ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu saya cakap tadi, bila dah timbul manusia-manusia munafik terlalu banyak, benda ni dah tak ada nilai lah. Dia lebih ramai yang tak suka. Orang nak kesukakan ganjaran, tapi yang Tuan punya yang bagi ganjaran, dia jadi tertipu ke? Tertipu. Dia kata bila kita cakap macam ni, wah si Ajis ni tak bagi minta syurga lah. Saya pun minta juga syurga, tapi saya dah dapat Tuan milik syurga. Kenapa saya nak minta syurga lagi? Kan? Tu. Saya minta syurga juga, tapi saya dapat, dan saya minta Tuan milik syurga. Tapi kalau engkau minta syurga, maknanya engkau dah memberhalakan benda tu.
Jangan salah faham pula, bukan saya tak bagi minta. Minta lah, tapi jangan tu dulu. Ridha Allah tu, ridha kawal jannah, ridha kawal jannah, ridha kan aku. Terimalah aku. Kalau tak faham ridha tu, engkau dah terus ke jannah. Kena faham ridha tu. Nak dulu makan ridha tu, sebelum ridha kan apa dulu sebelum ridha? Sabar. Sebelum sabar, hak. Sebelum hak, suci. Kena bersih betul-betul. Kau duduk kat hak tapi kau ada lagi sifat tamak, sifat apa, sombong, ujub, sum'ah. Memang mesti buang tu sifat tu. Baru datang hak. Baru kau duduk kat hak betul. Tak ada diri kau ada apa semua kan, baru betul. Ya hak, baru sedap kau sebut nama Allah. Baru boleh kena apa, boleh sabar. Baru boleh itu dapat. Kita redha apa yang Allah Ta'ala buat. Dia hidupkan kan. Apa yang Allah bagi semua kita boleh terima. Tapi cuba kita tak ada kesucian, tak mengenal diri, tak mengenal Allah, kita tak dapat duduk kat hak ni. Mulut je kita kata kita redha, tapi hati kita tak menerima. Kan senang. Orang cakap senang. Tapi bila datang ujian tu nanti baru kita tahu. Detect daripada diri kita, ya Allah. Kalau dulu belum kena ujian memang rasa macam kita ni macam lulus saja. Kan? Bila dia bagi ujian, rupanya dia bagi ujian tu untuk sedarkan kita ada benda yang kita menghijab dengan Allah. Maka tu Allah buangkan sebelum kita terkena tipu lagi dengan sayangnya Allah Ta'ala. Kita pula ni kalau tak faham, kita pun protes. Tu. Padahal dia bagi kita tu untuk dia nak bersihkan kita. Kita dah tercungap, dah kena ujian tu teruk. Teruskan. Dalam keadaan apa pun teruk kita ke, tak tahan ke, kita tetap ikat diri kita betul-betul dengan Allah. Ikat lagi, minta menjerit, ya Allah aku tak tahan ya Allah, tapi ini semua daripada Engkau. Engkau juga yang nak bagi apa, Engkau yang hantar ujian ni, Engkau juga yang nak selesaikan, bukan aku ya Allah. Aku tak mampu ya Allah. Menjerit begitu, minta mohon kepada Allah betul-betul. Menjerit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memang Allah akan bagi kita kepada dinding, dah tak ada tempat boleh menolong kita dah ujian tu. Dengan siapa pun kita tak boleh mengadu. Mengadu pun lagi teruk jadi dia buatkan kita begitu. Jadi kita punya harapan betul-betul kepada Allah. Memang cantik Allah Ta'ala susu. Tahanlah, sabarlah. Kita sama-sama, bukan makna saya cerita ni saya boleh lepas, tapi kita sama-sama gunakan skill tu. Menjerit, harapan kita hanya pada Allah. Kerana harapan kita selalu kepada Allah ketika susah dan ketika senang, itulah dinamakan telah mendapat ketakwaan. Orang yang dah terbiasa, susah ke senang ke, dia sentiasa mengharapkan dia dengan Allah SWT. Ketika susah, ya pengharapan kita pada Allah, tapi senang kadang-kadang kita lupa nak mengharap pada Allah. Banyak kita gagal. Jadi hati-hati. Kita anggap macam benda tu mudah. Bila mudah, rupanya kita tak adalah berharap kepada Allah, betul tak? Kita rasa mudah. Tapi bila kita kena, baru kita tahu, ya Allah tersilap. Bila susah boleh kita harap betul-betul pada Allah. Bila kadang kita disenang, dilepaskan, kita dah mula tak duduk ke makam tu. Kita tak duduk makam tu balik. Macam tempoh hari saya cerita macam mana kita naik kapal ke laut, pecah kapal tu, satu papan pun tak dapat kita nak berpaut untuk selamatkan kita. Dalam keadaan kita tercungap tadi, antara hidup dan mati, nyawa kita dah duduk depan hidung, dah tak boleh bernafas dah. Nak sedut dah tak mampu dah. Dia letak sini, keras dah. Habis waktu tu apa kita cakap? Engkau lah ya Allah, aku ikhlas. Betul tak? Tak ada lain ya Allah, Engkau adalah harapan. Dah semua tak ada, semua keliling, semua papan pun tak ada kat tengah laut. Apa yang kau nak seru? Kau akan seru siapa dengan ikhlas waktu tu? Ikhlas betul engkau waktu tu. Kan? Tolonglah ya Allah, Engkau ya Allah, habis aku ya Allah kalau Kau tak selamatkan. Kan? Bila Allah dah selamatkan, hantar apa benda ke macam-macam, selamat sampai ke darat, engkau harapan kau dah tak ada dengan Allah.
Sedikit aja orang yang bersyukur, dia masih pegang tu lagi. Jadi mudah-mudahan kita jadi yang sedikit. Walaupun dibagi senang, tetapi tetap kita rasakan nyawa kita berada di ujung hidung kita, tak boleh bernafas. Seperti tadi kapal pecah juga. Walaupun senang, tetap kita berjaga-jaga. Dia boleh hantar yang macam tu punya, yang kat laut tu di darat pun dia boleh hantar. Allah boleh hantar. Ya? Jadi ini berita penting. Ini mustahak. Sebab ni babit perhubungan kita dengan Allah. Nabi-Nabi semua dia cukup takut dengan Allah Ta'ala. Dia perlu dia jaga macam mana lagi supaya dia ikat diri dia mati dengan Allah Ta'ala sampai dia tak ada rasa kedirian lagi. Bersungguh-sungguh dia buat ini. Jadi apa benda pun bala ujian yang sampai dia tetap lagi ikat kuat dengan Allah. Dia dah terbiasa berperang yang begitu. Dia dah biasa berperang begitu. Lagi kena kuat ujian lagi. Dia takut bergoncang diri dia tu tadi bergoncang keluar, dia tak sedar. Dia dalam keadaan berada di dalam diri dia, pengakuan diri dia. Orang yang dapat nikmat, contoh dia, orang yang dapat nikmat, saya pernah mengalami pengalaman ya. Pengalaman dia maknanya saya nak cium apa ni? Hajar Aswad. Saya buat solat hajat, saya pun nak cium. Orang ramai. Pergi, tiba-tiba saya menendang. Tiba-tiba macam dia angkat ke belakang. Bismillah, pergi lagi. 2 kali pun dia angkat. Kali ketiga, saya tak diangkat, tapi saya diimpit lemas. Nafas saya dah keluar. Waktu tu saya, ya Allah, habis aku, ya Allah. Macam saya cerita kat laut tadi kan, tapi saya kena kat darat. Kita ingat dalam keadaan kita tenang macam tu tak boleh kena. Bila-bila Allah boleh hantarkan malaikatul maut tu tadi dalam keadaan gitu. Jadi maknanya saya belajar daripada pengalaman yang Allah Ta'ala bagi langsung tu. Maknanya kita sentiasa 24 jam kena berwaspada gitu. Mesti nak kena duduk sentiasa di situ. Naik motor ke, apa pun keadaan kita, nak ke pasar ke, nak ke office ke, dan duduk dengan kawan-kawan ni kan, oh jangan rasa tenang lah dengan yang keliling ni. Mesti berjaga-jaga macam mana kita. Tadi saya lemas tadi, saya kena duduk makam tu. Saya tak kena kat laut kan, saya kena kat sini dalam tengah tenang, tengah buat ibadah. Ingatkan macam rasa betul-betul macam dah nyawa tak ada dah. Saya ingat dah meninggal aku kat sini ni. Tapi rupanya Allah nak bagikan pengalah supaya engkau jangan buat engkau duduk kat ibadah ni, nyawa engkau tak boleh dia cabut. Bila kat mana aja engkau senang ke, dalam kau keadaan susah ke, sakit ke, dia tak kira. Dia kata waktu dah sampai cabut. Yang kau tengah senang ke, tengah berjoget ke, tengah apa ke, tak kira. Yang penting kita tu, saya cakap tadi 24 jam more on tu benda. More on, more hidup, bahawasanya kita ni sentiasa nyawa kita di tangan Allah. Nyawa kita di tangan Allah. Hidup kita ni di tangan Allah. Bukan kita boleh memilih-milih seolah-olah kita boleh sampai lagi besok pagi umur kita. Pasal kematian ni dia tak ada kira umur, dia tak ada kira time, dia sampai tepat. Sebab kalau kita nampak kematian tu, maknanya kematian kita ni, dia ni lebih hampir daripada bayang-bayang kita. Macam mana saya nak cerita? Pernah bayang-bayang kita tu dah kan dekat mana kita pergi diikut kan? Dia lebih dekat lagi daripada bayang-bayang kita, kematian ni. Allah, ya Allah. Kalau dia perlihatkan kita, ya Allah, mana kita pergi, bayang-bayang ikut. Ini lebih dekat lagi daripada bayang-bayang ikut kita. Betul-betul. Maut dinamakan. Itulah. Jadi itu sebablah para wali Allah diajar oleh maknanya Allah Ta'ala, dia banyak buangkan nikmat-nikmat ni. Kalau kita tak faham, kita mengapa Allah suruh kita bersyukur bukan buang nikmat, tapi kita tak sampai makam dia, kita tak mampu fikir.
kenapa dia buang tu. Ya, salah satu contoh je lah. Kita cinta dengan apa, contohlah kita cinta pada mak kita, baguslah bapak kita kan. Tapi cinta kita tu bukan berdasar kepada Allah. Bukan berdasar kepada Allah, macam mana? Bila meninggal dia mak kita, ayah kita, baru kita tahu gelisahnya hidup kita. Kita nyebut nama Allah pun tak rasa enak. Ini pengalaman yang maknanya Allah bagi ni, dia bukan ada dalam kitab, tapi itulah bila seseorang tu dah merasai, bila dia cinta dia tu tadi pada Allah, ia cinta pada Allah. Waalaikumsalam. Cinta dia pada makhluk pun ada juga cinta. Bila salah satu, maknanya Allah Ta'ala, ibu atau ayah kita, salah satu dia dah pergi, baru detect dia tadi kita punya cinta dengan Allah tergugat. Kalau dia tak ambil, mungkin kita akan tenggelam terus, makin kuat cinta kita pada. Bukan saya cakap tak bagus apa cinta pada ibu ayah, bukan. Maknanya jangan melebih. Cuma itu pasal saya maksudkan tadi, para wali Allah ni kebanyakannya, hampir semua lah, dia akan sikit-sikit dia ajar diri dia untuk buangkan kenikmatan tu sikit demi sikit. Bukan tak hormat pada mak bapak, dia akan, bila itu pergi nanti, dia takkan tergugat dia dengan Allah. Faham tak mana ni? Faham sebab apa? Ni pengalaman saya dah kena sendiri. Lebih bagus tu cakap tadi, kita kikiskan dulu sebelum Allah sentap. Kalau Allah sentap sekali, nanti kita tercungap. Jadi cari jalan macam mana kita, macam kalau macam mak bapak kita puas-puaskan berbakti pada mak bapak kita, puas-puaskan itu. Tapi bila kita tak puas-puaskan, nanti bila dia pergi, kayak kita akan berat. Maknanya kita nanti solat, kita masih ingat mak kita lagi, sebut nama Allah tapi tak rasa syok dengan Allah. Sebab ada sesuatu yang kita tak bereskan dengan yang pergi tadi tu. Yang kita cintai itu pergi tadi, kita tak bereskan. Kita tak ajarkan diri kita supaya kalau dia terlepas, kita akan kata, ya Allah, ibu aku, bapa aku, ataupun siapa aja orang yang aku cintai, itu hak engkau ya Allah. Nampak? Tapi kita jadikan mak kita tu macam hak kita. Kita tak terasa tau kita dah buat macam tu. Bukan saya cakap tak betul tapi jangan sampai kita rasakan mak ni hak kita. Mak tu hak Allah, kita pun hak Allah. Ya hu hak tu, saya suruh zikir tu, ya hu hak, supaya lekang diri kita kepunyaan Allah, hak Allah Ta'ala. Jadi kita dah dapat lekang ya hu hak, ya hu hak. Mana kita keluarkan betul-betul tak ada diri kita, hak dia je. Baru nanti bila dia keluar, Allah Ta'ala keluarkan diri kita tak ada, baru kita nampak semua ni, mak bapak apa semua kita hak Allah Ta'ala. Kita tak risau. Ni bila kematian nanti, yang merisaukan gitulah. Detect dia tu, kesan dia tu tadi, bila kita mati, bila kita dibangunkan balik, ataupun roh kita ada kat luar, tak masuk dalam jasad, kita tengok anak kita menangis, isteri kita menangis, apa menangis kan, macam mana perasaan kita? Itu dia yang kita nak pecahkan tadi. Boleh terima? Sekarang ni lah kalau kata apa, boleh terima tak? Saya tak boleh terima. Kamu orang hebat, boleh terima lah kan? Sebab ke tu saya cakap tadi, para wali Allah, dia buangkan, kurangkan nikmat-nikmat ni. So bila terjadi nanti kematian dia tahu itu yang ni sekarang ni semuanya hak Allah. Tapi kalau kita tak buang dia sikit demi sikit, malahan kita bertambah lagi letakkan kefahaman bahawa
Kita yang jaga dia. Kita yang jaga apa mak kita yang jaga anak kita. Kita rasa kita yang jaga suami kita. Bila dia pergi tu kita rasa seolah-olah macam manalah dia makan ni, macam mana dia kita dah jadi maknanya tak yakin kepada Allah. Selama ni hari siapa yang bagi makan? Kita ke? Kita rasa kita ke bagi makan isteri kita, anak kita? Kita ke jaga isteri kita, anak kita? Salah. Sebab masa kita ada rasa kedirian tu tadi. Tak percaya, nanti bila kamu kena ujian baru kamu tahu. Bila saya dah kena, bila saya kena baru saya tahu, ya Allah, rupanya masih ada lagi cinta aku pada makhluk. Melebihi. Sebab kalau tak melebihi, kalau dia pergi saya boleh reda, ya hak engkau ya Allah. Betul? Tapi nampak melebihi, bila saya sebut nama Allah, tak dapat sedap. Tak hadir wajah nikmat Allah, jamal dan jalal Allah. Sebab kematian tu tadi, kematian yang kita sayang, kita ingat, tak ada apa-apa detect. Masih dihidup, kita dengan Allah pun beres. Bila sebut nama Allah boleh kasih sayang, nampak rasa Allah Ta'ala tu macam senyum dengan kita, Allah. Tapi bila ini meninggal, yang tersayang pergi, baru kita sebut nama Allah tu tak nampak kemanisan dengan Allah, tak rasa kemanisan dengan Allah. Itu pasal kita kena apa? Cari, olahkan. Haji Abu Sama contoh, isteri, hidup dengan isteri berapa tahun Haji Sama? Berapa puluh tahun? Ada 25 tahun, 30 tahun. 30 tahun. Nampak? 30 tahun tu, 30 tahun, 38. kalau nak diceritakan bila meninggal tu isteri, kan, macam mana perasaan tu tadi. Perasaan Haji tu, kan, bila ni rasa apa benda yang tercabut dalam diri tu, macam rasa bahang ke macam mana, kan? Tu Memang dia rasa, tapi saya dah sedia, dah serah, dah sedia. Itu saya cakap tadi, macam Haji, dia dah, isteri dia tu Allah Ta'ala buatkan pelan-pelan sakitnya. Jadi kita bersedih. Itulah maksud saya tadi tu. Maknanya sampai tahapan, ya Allah, dah teruk sangat dia sakit, ya Allah, kalau kau cabut nyawa dia aku redha. Dia Allah tu bagi kita boleh apa? Boleh terima dengan cara yang begitu. Itu pengalaman Haji. Tapi kita ni belum, maknanya kita kena, maknanya sebelum kita nak kena lekangkan dia dulu. Maknanya bersedia kalau bila-bila. Bukan kita minta, maknanya bersedia bila-bila. Kalau kita tak buat gitu, nanti terjadi sasau. Memang dia akan 3 bulan tu termenung dululah. Kan contohnya kan. Tu nangis seorang-seorang, teringat-ingat dia kan. Tu. Jadi inilah maknanya perjalanan hidup kita ni tadi, supaya kita dapat melihat skrip-skrip, cerita-cerita yang Allah Ta'ala tajalikan tu, mana kita boleh terima, ridha nama dia, kan? Sebab kita dah pegang Al-Haq tadi kan, kita dah pegang Allah yang tahu jaga, diri kita pun Allah yang jaga. Macam mana kita nak jaga isteri, nak jaga suami, nak jaga anak-anak? Diri kita pun Allah yang kontrol. Jadi cuma amanah tu jangan merasa kita kepunyaan kita. Amanah saja. Kan setiap hari saya dah cerita, kita macam jaga parking kereta lah. 1 jam RM5 ke kan. Jadi dia bagi kunci kereta macam-macam, cantik-cantik, yang buruk pun ada masuk semua. 50 biji masuk, macam-macam kereta dah. Nanti dah 1 jam ke 2 jam orang tu datang bagi kad balik, kita kena bagi balik tak? Tak boleh ni kereta aku, mana boleh? Mana boleh macam tu? Macam itulah isteri dan anak-anak kita. Kita macam jaga parking maknanya. Kan? Bila sampai waktu, bersedia tak kita pulangkan? Bersedia tak? Tapi kalau kita tak faham benda ni, kita rasa ini mana boleh, ya Allah tak boleh terima aku. Betul tak?
Sebab kita rasa tu kepunyaan kita, kereta tu tadi yang tadi. Padahal itu amanah kita jaga berapa jam je. Tak? Berapa tahun je. Tak dia pergi dulu atau kita pergi dulu. Kita pergi dulu pun kadang-kadang kita pun tak susun. Kita rasa, ya Allah, macam mana nanti aku mati, ya Allah, nanti isteri aku, anak aku siapa jaga, ya Allah. Risau kat situ pula dah. Pun bahaya juga tu. Jadi kita kena ajar antara kedua diri kita dan juga lekangkan tu. Dan kita kena ajar isteri anak kita bersedia untuk harapan kepada Allah. Jangan berharap pada suami. Jangan berharapan. Harapan kau Allah dulu. Tu tadi. Jangan sikit-sikit suami, sikit-sikit suami, sikit-sikit isteri, sikit-sikit isteri, sikit-sikit anak. Belajar untuk mengurangkan rasa kecintaan kita tu tadi. Dia hanya amanah. Ya? Itu tadi. Yang betul-betul kita nak cintai nombor satu itu 24 jam. Allah. Supaya diri kita sentiasa aman. Bila kita sentiasa dengan Allah, cinta dengan Allah, aman lah. Tapi bila masuk cinta lain, mula. Jadi Allah tu tak nak. Misal kata kita dah dengan Allah cinta. Allah memang cinta pada kita pun. Kemudian kita barulah terasa nak cinta. Itu pun Allah yang bagi kita rasa untuk cinta pada dia. Bukan kita tu cinta sendiri pada Allah, bukan. Allah yang memberi rasa cinta supaya kita cinta pada, syukur lagi. Bukan kita ni yang bertungkus lumus untuk dapatkan cinta Allah, bukan. Itu semua jalan cerita yang Allah Ta'ala dah susun aja. Jadi bila kita dah sampai tahapan cinta kepada Allah, rasa keasyikan tu bila kita sebut nama Allah, berdiri, duduk, baring, apa keadaan kita akan senyum tak? Bahagia tak? Tapi kalau orang dia tak dapat cinta, jadi amalan-amalan tadi dia tidak akan membawa kepada ahsanu amalah. Dia kenal Allah tapi dia tak cinta. Sebab pengenalan dia tidak sempurna. Tapi kalau dia sempurna pengenalan dengan Allah, dia mengenal Allah dari Allah, Allah yang perkenalkan diri dia, maka dia akan pasti. Tapi kalau dia kata dia mengenal diri, mengenal Allah, tapi dia tak dapat cinta, maka dia belum sampai kenal. Tapi kalau orang takluk dia, bila dah kenal diri, kenal Allah, Rasulullah kata, aku yang paling kenal Allah, aku yang paling takut kepada Allah, aku yang paling cinta kepada Allah. Takut pun dia paling takut, cinta pun dia yang paling cinta. Jadi dua. Kalau kita kenal diri, kenal Allah, takluk dia mesti cinta kepada Allah dan juga takut benar-benar kepada Allah. Sebab itu pengharapan dia hanya pada Allah. Bila dia dah takut kepada Allah, harapan dia betul-betul hanya kepada Allah. Bukan dalam keadaan susah, keadaan apa saja. Lebih-lebih lagi keadaan senang, dia lebih takut. Sebab susah dah memang ada senang. Tapi keadaan dia senang tu tadi, itu yang kita takut. Bila keadaan senang, Allah Ta'ala kata banyak yang tak mensyukuri ni. Allah ambil satu je, 99 banyak lagi kat kita. Tapi satu yang dia ambil tu kita rasa macam hak kita pula. Betul tak, Haji? Itu saya cakap tadi, kita kena proses dalam diri kita. Macam mana kita nak, sebelum benda tu terjadi, supaya kita tak menemui kegagalan kita dengan Allah, kita akan terus ikat diri kita. Maka kita akan buatkan perjalanan kita, apa pun yang menimpa kita, kita tetap kuat ikat diri kita dengan Allah. Kita minta Allah teguhkan diri kita, memelihara memelihara kita dengan Allah. Hanya Allah yang boleh teguhkan. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Daim berterusan. Dan juga hal hafiz, Allah Ta'ala tu dia maha memelihara. Kalau dia tak ada dua ni, memelihara dan juga mengukuhkan kita, tak mampu kita nak tetap dengan Allah Ta'ala. Tak mampu. Jadi itu perbanyakkan kita, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Daim, ya Hafiz.
melihara kita. Ya Allah, teguhkan aku, jangan sampai ujian sampai aku bergoyang. Memang bergoyang lah ujian kan, bergoyang, tapi tetap kita pegang wa'tasimu bihabli, pegang pada tali yang kukuh, tali Allah Subhanahu taala. Maknanya kita tak mau terlepas daripada Allah. Teruk macam mana, bergoyang macam mana pun dah terbaring, dah macam mana keadaan hancur badan, tetap juga Engkau ya Allah ya. Tolonglah Allah, teguhkan aku tak kuat dah ni ya Allah, tapi Engkau yang boleh bagi kuat. Kita pengharapan ini kepada Allah betul-betul, pengharapan itulah takwa. Faham tak? Kita hidup ni dalam betul-betul 24 jam pengharapan kita kepada Allah. Bahasa Allah Ta'ala raja wa raja'na ila, hanya Engkau lah harapan. Aku bertobat padamu, tobat padamu ya Allah, menyesal, tak nak pengharapan kepada lain. Susah macam mana pun pengharapan kita hanya pada Allah. Kita harapkan nombor satunya Allah yang boleh selesaikan. Dan hidup kita dalam keadaan memerlukan ke tak memerlukan ke, tetap pengharapan kita kepada Allah tetap juga. Macam mana nak proses tu tadi? Selalu kalau susah memang kan kita harap, ya Allah ini kita minta kan, bila susah. Tapi bila senang, hilang pengharapan tu, seolah-olah kita macam rasa kita punya, betul tak? Itu saya cakap tu, ini yang akan menyebabkan kita gagal. Kita gagal perhubungan kita berbuat wahablum minallah. Perhubungan kita dengan Allah terpu, kita yang memutuskan dengan gitu. Kita mengharapkan, maknanya kita rasa-rasa dah selamat dah. Kita ni selamat dengan keadaan kita ni. Hingga hilang pengharapan kita yang betul selamat yang kita Ya, saya cerita ni saya dah nampak. Dah nampak maknanya kesiannya tadi kalau kita tak diberitahu oleh Allah, kita memang langsung akan terus gagal. Tapi bila Allah bagi ni tadi, maknanya Allah memberikan satu keteguhan lah kepada kita. Bukan kita ni hebat, bukan. Allah bagi tahu ni skill-skill ni supaya kita dapat dengan Allah teguh. Maka tu Allah bagikan kita ni sebelum kita jatuh apa berpisah apa, dia bagi skill-skill untuk supaya kita boleh teguh dengan Allah. Hebat Allah Taala. Sayang dia dengan kita. Dia tak nak kita, dia nak kita ni tetap dengan dia dan ikut sistem dia. Dia bagi cara pula tu lagi. Ini saya bagi tahu, maknanya ni yang dia suruh bagi tahu. Tu. Jangan sampai kita bersenang-senang, rupanya dalam senang tu kita terkena. Ya. Bukan tak ada orang tinggal main bola tu nyawa dia dicabut. Tinggal seronok-seronok kan main bola. Dia pun tak terfikir tu. Tinggal main bola boleh. Kita pun bawa kereta ada terfikir ke tinggal bawa kereta boleh cabut nyawa kita? Saya diajar gitu. Bila saya rasa macam senang je kan, tak ada harapan pada dia, dia masukkan benda ni datang. Kalau aku cabut nyawa kau waktu ni je, tentu kita, ya Allah, baru kita tahu maknanya kita, dia bagi kita makna apa keadaan kita sentiasa rasakan kita hidup nyawa kita di tangan Allah, bukan dengan milik kita tu. Itu cara ni saya cerita ni biar faham tu. Saya nak jelas pun susah. Sebab apa tu? Saya nak minta juga pada Allah biar jelas. Biar boleh saya nak jelaskan. Pasal penting sangat benda ni. Bila nanti datang kematian, nanti kita dah Allah dah tunjuk dah persiapan mana kita tak ada lagi kita nak apa? Orang kata tak redha. Mudah ya orang tu minta kunci balik dah 2 jam ni, bayar berapa ringgit, kita mudah bagi balik kunci dia, ambil lah. Ambil hak, bukan hak aku cuma jaga mana. Dan aku sendiri pun bila Allah nak ambil nyawa aku,
Macam mana? Nak cakap tu senang tau. Saya ni dah kena kan. Cakap tu senang. Bila kita berzikir nak kan ingat mati, sebelum mati datang malaikatul maut. Bila dia datang, gerun dia tadi bukan apa. Kita nampak mak kita, adik-beradik kita, macam seolah-olah kita ni bagi makan kat dia, dia bagi perasaan gitu. Pasal dalam hidup memang gitu. Bukan nak kata kita baik. Kita ada duit lebih sikit kan kita buat je. Tiba-tiba dia datang keliling kita. Boleh kita terima nak cabut nyawa kita? Itu yang jadi susah nak dicabut nyawa tu. Dia dah melekat dengan keduniaan. Tak mudah macam parking kereta kita mudah bagi kunci kan. Cakap mudah. Jadi itu pasal saya bagi tahu kan nak menakut-nakutkan. Tapi diri kita pasti akan merasa pasti